Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 3 iaitu pengenalan sains pergerakan. Pada kali ini akan dikongsikan unit 3.5 iaitu Hukum Newton, di mana pada akhir bab ini, murid akan dapat menerangkan hukum Newton pertama, hukum inersia dalam pergerakan sukan, menerangkan juga hukum Newton kedua, hukum pecutan dalam pergerakan sukan, dan yang ketiga menerangkan hukum Newton ketiga, hukum reaksi dalam pergerakan sukan. Okey. Hukum Newton. Hukum Newton menjelaskan mekanik lakuan yang dipengaruhi oleh aplikasi daya. Terdapat 3 jenis hukum Newton iaitu hukum Newton pertama iaitu hukum inersia, hukum Newton kedua iaitu hukum pecutan, dan hukum Newton ketiga iaitu hukum reaksi. Okey. Hukum Newton pertama, hukum inersia dalam pergerakan sukan. Definisinya adalah menyatakan bahawa sesuatu jasad atau objek akan kekal dalam keadaan pegun dan yang bergerak akan terus bergerak secara seragam dalam satu hala sehingga terdapat daya yang bertindak ke atas jasad atau objek itu dan menyebabkan berlakunya perubahan kepada keadaan tersebut. Okay, kena faham di sini bahawa satu objek jasad atau objek kekal dalam keadaan pegun dan yang bergerak akan terus bergerak secara seragam. Okey. Info, sesuatu jasad atau objek dalam keadaan pegun mempunyai kadar pergerakan yang sifar dan tiada arah. Jasad atau objek yang bergerak mempunyai kadar pergerakan dan arah. Konsepnya adalah jumlah daya yang perlu untuk mengubah keadaan jasad atau objek tadi berkadar terus dengan jisim jasad atau objek. Dalam keadaan pegun, lebih daya diperlukan untuk mengatasi inersia jasad atau objek yang berat daripada inersia jasad atau objek yang ringan. Okey, contoh tadi kalau orang atlet ketika membuat aktiviti sebelum lari pecut yang fasa sedia, di mana kalau orang tu badannya kurus, dia daya yang diperlukan adalah kurang. Jika yang membuat fasa sedia tadi tu orang yang berbadan besar ataupun yang gemuk, memerlukan lebih daya untuk membuat aktiviti tadi. Okey? Dalam keadaan bergerak, jasad atau objek yang berat memerlukan lebih daya untuk menghentikan atau mengubah arahnya untuk menyerap momentum. Okey, kalau orang tu ringan, maknanya sikitlah daya yang diperlukan. Tadi, kurang daya diperlukan untuk mengekalkan kelajuan. Okey? Contoh di situ ada. Daya dari kayu snooker menggerakkan bola snooker. Aplikasi dalam aktiviti sukan. Okey, contoh larian. Tadi ini adalah contoh fasa sedia. Sebelum larian, pelari berada dalam keadaan pegun. Semasa memulakan larian pecut, daya dari otot kaki membolehkan pelari memecut daripada keadaan pegun. Okey? Hukum Newton kedua pula, iaitu hukum pecutan. Definisinya adalah daya mempunyai hubungan dengan pecutan. Pecutan ialah daya yang terhasil apabila berlaku perubahan hal laju pada jasad atau objek yang sedang mengalami pergerakan. Hubungan antara daya dengan pecutan adalah seperti berikut. Daya sama dengan jisim darab pecutan ataupun F sama dengan M darab A. Info, daya dalam hukum Newton kedua merujuk kepada momentum sesuatu jasad atau objek. Prinsip pecutan. Okey, pecutan sesuatu jasad atau objek adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan dan berkadar songsang dengan jisim atau jasad atau objek itu. Okey,
Oleh itu, pecutan sesuatu jasad atau objek bergantung pada jisim jasad atau jisim objek dan daya yang dikenakan ke atasnya. Contoh ni, apabila dua jasad atau objek yang mempunyai jisim berlainan digerakkan dengan daya yang sama, jasad atau objek yang lebih ringan jisimnya mempunyai pecutan yang lebih berbanding jasad atau objek yang mempunyai jisim yang lebih berat. Daya konsisten. Pecutan jasad atau objek adalah berkadar songsang dengan jisim. Daya konsisten. Daya 10 N. Jisim 1 kg. F bagi M 10 per 1, 10 M per S. Kalau jisim 2 kg, dia jadi 5 M per S. Ini contohlah. Contoh. Contoh 2. Apabila dua jasad atau objek yang mempunyai jisim sama dikenakan dengan daya berbeza, jasad atau objek tadi akan yang dikenakan daya yang lebih mempunyai pecutan yang lebih dan akan bergerak lebih jauh berbanding dengan jasad atau objek yang dikenakan kurang daya. Ni kalau dayanya 5 Newton saja, bolanya pergi sampai sini. Kalau 10 Newton sampai sini. Itu contoh dia. Arah dan jumlah daya yang dikenakan ke atas jasad atau objek turut menyebabkan jasad atau objek tersebut mengalami pecutan. 1. Jasad atau objek dalam keadaan pegun akan mengalami pecutan ataupun bergerak mengikut arah dan daya yang dikenakan ke atasnya. Dengan syarat daya yang dikenakan itu mesti melebihi daya rintangan jasad atau objek tersebut. Daya untuk menendang bola semasa tendangan bebas bagi sukan bola sepak. Yang maksud tadi adalah mesti yang ni mesti melebihi daya rintangan. Contoh, kalau di depan yang menghadap pada tukang sepak bola tadi, anginnya kuat. Jadi bolanya takkan ke depan, bolanya akan pergi ke belakang. Ni bola disepak sini bakal patah balik ke belakang. Tu kena tahu. Yang kedua, jasad atau objek yang bergerak pada arah sama dengan daya yang dikenakan akan meningkatkan pecutan. Contoh, pelari pecut yang mendapat bantuan tolakan angin dari belakang. 3. Jasad atau objek yang bergerak pada arah yang bertentangan dengan daya yang dikenakan akan mengalami nyah pecutan jika momentum jasad atau objek itu lebih tinggi daripada magnitud daya yang dikenakan. Akan bergerak pada arah yang bertentangan jika magnitud daya yang dikenakan adalah lebih tinggi dari momentum jasad atau bergerak atau objek. Akan berhenti jika momentum jasad atau objek dan momentum daya adalah sama. Ni tadi. Yang saya tadi, apa kalau ketika sepak bola, dia sepak aja bola, angin datang daripada sini, bola akan patah balik. Ni kalau sepak bola dengan dinding lah. Maknanya ngam-ngam letak bola tu dekat dinding, sepak bola tu tak pergi mana. Hukum Newton kedua boleh diaplikasikan juga dalam aktiviti seharian seperti mengangkat baldi berisi air, mengangkut barang dengan kereta sorong dan membaling batu. Aplikasi dalam sukan. Melontar peluru. Jarak lontaran bergantung pada daya yang dikenakan ke atas peluru dan jisim peluru itu sendiri. Daya yang besar membolehkan peluru dilontar lebih tinggi dan jauh. Daya yang sama dikenakan ke atas peluru yang berlainan jisim akan menghasilkan jarak yang berbeza. Contoh kita ambil di sini, orang ni menggunakan daya yang sama. Daya yang sama tadi digunakan peluru yang seberat 5 kilo. Dilontar. Jarak contohlah kita ambil dalam 10 meter. Tapi daya yang sama digunakan peluru yang berjisim 7 kilogram. Dia mungkin takkan sampai 10 meter. Itu contohnya lah. Lontaran dalam bola sepak. Tangan yang dihayun ke belakang untuk menambahkan daya. Dalam gerakan menghayun, momentum diperoleh melalui daya dan arah pergerakan tangan. Keadaan ini memberikan pecutan
yang lebih tinggi pada bola dan momentum yang besar diperoleh ketika bola dilepaskan. Contoh, okey, kalau bola ni ditarik lagi ke belakang, hayung ke depan, tangan ni sampai ke bawah. Dia akan jauh lah. Kalau just tarik sini, tangan letak sini, sampai sini je dah lepas bola, bola tu tak pergi, jauh. Itu contoh lah. Larian. Untuk membolehkan pelari memecut dengan pantas, daya yang besar diperlukan untuk lonjakan otot-otot kaki. Kalau kita tengok otot-otot sprinter dunia, besar otot dia. Daripada bawah sampai ke peha. Okay, dengan gastrocnemius, hamstring, semua itu besar. Okay. Hoki, daya diperlukan untuk mengubah arah dan hal laju bola yang sedang bergerak. Stick hoki itulah dia punya daya. Hukum Newton ketiga pula iaitu hukum reaksi. Definisinya adalah dapat dinyatakan sebagai bagi setiap tindakan ataupun aksi terdapat satu tindak balas ataupun reaksi yang sama magnitud tetapi arah tindakan adalah berlawanan. Okey. Prinsip hukum Newton ketiga, daya-daya yang terlibat saling bertindak antara satu sama lain, bukannya secara berasingan. Daya-daya yang terlibat, aksi ataupun reaksi, bertindak ke atas jasad atau objek yang berlainan dengan kesan yang berbeza. Semua daya ini tadi tidak dapat wujud secara berasingan. Okey. Contoh satu. Apabila sebiji bola dilontarkan ke dinding, didapati bola akan mengenakan satu daya ke arah dinding, iaitu aksi, dan dinding pula akan mengenakan daya yang sama ke atas bola dari arah yang berlawanan ataupun reaksi. Daya yang pertama dikenali sebagai aksi dan daya yang kedua pula sebagai reaksi. Okey. Yang kedua, lompatan tinggi dapat dilakukan sekiranya sendi lutut difleksikan ketika melompat. Aksi fleksi lutut mengaplikasikan tindakan daya ke bumi dan daya reaksi dari bumi akan bertindak kepada jasad. Apabila hal ini berlaku, penjanaan daya yang lebih tinggi akan dihasilkan ketika melompat. Kalau kita perhatikan, kalau ikut acara contoh ni tadi, lompat tinggi, tak pernah kita tengok atlet tu lututnya tak difleksikan. Okey, ketika nak melompat, ketika nak take off, mesti lututnya dibengkokkan dahulu, difleksikan supaya mendapatkan daya. Okey, dalam sukan pula apa kita aktiviti tarik tali. Okey. Dalam aksi renang, kaki dan tangan akan mendorong air ke belakang. Itu adalah aksi. Air pula bertindak sebagai reaksi dengan mendorong kaki dan tangan ke hadapan supaya perenang dapat berenang ke hadapan. Okey, kalau kita kuak daripada belakang ke depan, kita akan berundur ke belakang. Itulah dia punya contoh dia. Imbangan atas balance beam. Semasa ahli gimnastik berasa dirinya akan jatuh dari balance beam, dia akan memutarkan pergerakannya, lengannya ke arah dia akan jatuh. Kesan daripada aksi ini menyebabkan bahagian badan yang lain berputar ke arah yang berlawanan. Oleh itu, ahli gimnastik tidak akan jatuh dan dia berjaya mengekalkan imbangannya di atas balance beam. Okey. Ni ada video dia. Okey, mari kita lihat apakah contoh soalan yang boleh dikeluarkan dalam bab ini. Untuk soalan objektif, dia akan tanya hukum Malaysia ada apa jenis? Pertama ke kedua ke pecutan ke? Atau soalan lain, apakah hukum pecutan? Gitulah. Okey, lepas tu dia bagi statement. Daya berhubung kait dengan pecutan. Pecutan ialah daya yang terhasil. Apakah maksud ayat di sini? Itu soalan dia. Untuk struktur pula, sebiji bola dengan daya 6.5 Newton ditendang dengan laju awal sebanyak 20 ms dalam masa 3 saat. So kira pula berapa jisim bola. Apakah yang akan berlaku pada bola sekiranya daya ditambah? Daya ni mungkin jadi 10 Newton ke apa ke? Jawapan sinilah. Esei, huraikan 3 sukan yang menggunakan hukum Newton pertama. Okey, kita tahulah.
Okay, 3 sukan, 3 isi. Mungkin 3 atau 4 contoh. Okay, 10 markah. Kena pasti 3 contoh pergerakan sukan bagi hukum Newton. Dan terangkan contoh yang dipilih. Okay, itu untuk soalan esei. Okey, itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Jumpa lagi.